Soalan yang ke-14. Tanda tuan-tuan ni, soalan yang ke-14 ni. Kan? 14. Nak dengar lagi ke nak balik dah ni? Kan? Nampak? Okey. Kita tengok juga, kita nak kuliah ni pun tengok orang ada ke tak ada. Kalau tak ada, kita balik je. Soalan yang ke-14, tanda tuan-tuan. Mana lebih afdal? Mengucap Fatihah atau inna lillah wa inna ilaihi apabila mendengar kematian seorang Muslim. Kita kata, tuan, bila kita dengar kematian, berlakunya musibah, kita kena kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu yang sunnahnya. Al-Fatihah tak ada dalam sunnah macam tu. Kita nak baca Al-Fatihah, bacalah, tapi tak perlulah ditulis-tulis. Kan? Yang kita naknya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Saya banyak kali dah pesan, di antara adab bila kita terima berita tak baik, kita kata yang sudah berlaku, kita kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita nak tawakul, kita dengar pihak Kementerian Kesihatan kata akan meningkatnya COVID ni sampai 24,000 lebih. Bila kita dengar benda musibah tak mari lagi, kita kata Allahul Musta'an. Kita minta pertolongan Allah Ta'ala untuk menghilangkan COVID ni. Jangan sebagaimana yang disangka itu. Bila itu dia panggil, apabila kita dengar benda yang baik, kita kata tahniah. Jadi kita tahniah tu mengikut kategori. Orang boleh hanak, kita kata barakallahu laka fil maulud. Orang boleh isteri, kita kata barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma. Setiap tempat ada bacaan dia. Tuan-tuan jangan lupa, bacaan kita sudah ada dalam kitab Perisai Muslim. Perisai Muslim sehari dua ni habis yang cetak, kita bagi PDF. Saya sebarkan PDF kepada semua para jemaah yang nak, boleh minta dengan admin kita atau ambil dalam grup masing-masing. Jangan duduk, kamu dalam grup tak payahlah kita duduk tampal poster innalillah Al-Fatihah, tak perlu. Cukuplah bila orang maklumkan, kita baca sendiri innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini habis satu grup, kita bagi baru AJK Masjid baru iklan ada kuliah ustaz. Sekali orang elah mati, sampai ke bawah duk main poster Al-Fatihah. Jadi hilang dia punya fokus. Baik. Kita masa terhad, saya jawab pendek-pendek je. Soalan 15. Saya berdaftar dengan salah satu pusat pengajian dan kena bertalaki Al-Quran dengan seorang ustaz. Apakah hukum bertalaki dengan ustaz secara online berlainan jantina? Kita kata, puan, ini pandangan peribadi saya saja. Ustaz-ustaz, penganjur-penganjur online jangan marah. Kalau dengar ceramah, satu hala. Saya bercakap, puan dengar di sana. Tak nak tengok muka pun tak apa. Tutup je gambar, dengar suara. Kan masuk suara dalam telinga, boleh je. Tapi bila kita bertalaki ni maknanya bersyafahi. Kita kena mulut ke mulut. Ustaz laki-laki, semua kita ada nafsu. Bila duk tengok mulut anak murid ni, walallah, syaitan akan masuk. Comel juga makcik ni. Ustaz pun hebat, comel juga. Akhir sekali duk gila ke talaki online ni sebab minat ke ustaz. Ini permainan syaitan, saya kata. Bukan semua. Tapi dia panggil saddu zara'i, nak tutup pintu fitnah, itulah caranya. Jangan mudah-mudah. Saya nak ngaji Quran ustaz, tak kira syaitan dia masuk semua sekali. Sekarang ni satu pendedahan yang dibuat oleh sebahagian pendakwah kita. Berapa ramai kita kata na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Ni, berita-berita yang keluar tidak menyenangkan kita. Ustaz ditangkap sebab gini-gini. Pendakwah fitnah ni boleh berlaku di mana-mana. Eloknya carilah ustazah. Pihak pusat-pusat pengajian Quran online sediakan ustazah untuk wanita, ustaz untuk laki-laki. Kalau ceramah umum saya kata tak apa. Sebab berbeza, orang tak satu hala aja. Ni kalau main dua hala ni masalah. Yang ke-16, saya ingin sedekah beri pahala kepada kakak saya yang telah meninggal dunia. Mana baik saya sedekah terus atau bagi duit pada anak dia tolong buat. Kalau kita nak sedekah je lah. Beli beras ke, beli makanan ke, masuk akaun
Mana-mana tabung kita kata ini wakaf untuk kakak saya yang telah meninggal, insya-Allah ini pegangan saya, pahala sampai kepada orang mati. Kan? Pahala sampai kepada orang mati. Tapi kalau kita upah pahala, itu khilaf ulama. Upah orang baca Quran, dia ikhlas ke tidak? Saya duk interview banyak budak-budak ni. Mungkin ngaji Quran tu ikhlas ke tak? Oi ustaz, boleh nasi, boleh kai sarung, boleh gula, macam-macam dia. Gula pula dia balik jual kat kantin tu. Harga gula RM3 dijual RM1.50. Budak-budak punya macam. Dia nak minta, dia mau fulus. Kita kena ingatlah, pahala ni benda gaib. Jadi kita bukan bersenang-senang. Jadi nasihat saya ya, kita bagi terus ke pahala, bagi ke anak dia, kan anak dia. Musim-musim PKP ni anak kata aku tak cukup duit ni, dia bagi ke orang mati apa, bagi orang hidup dulu, tak sampai-sampai juga pahala ke kakak. Baiklah, soalan yang seterusnya. Tadi yang ke-16, yang ke-17, bagaimana kedudukan makmum jika imam boleh berdiri takbiratul ihram kemudian dia duduk? Soalan dia, sah ke tidak kita berimamkan imam yang solat duduk? Itu soal. Yang pertama, saya ambil kata-kata Imam Nawawi. Imam Nawawi kata eloknya kalau imam tak larat, elok diserahkan tugas kepada orang lain. Tapi soalan ni di rumah, imam lain tak ada, imam kita, suami kita, dia pun tak larat, dia boleh duduk. Sah ke tak sah? Tak sah? Jawab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia kata mazhab kita jawazus salatul qa'im khalfal qa'id al-ajiz. Harus kita salat di belakang imam yang duduk, yang lemah, maknanya sakit, uzur. Kita berdiri, jawabnya sah. Panjang huraian ni, sama saya jawab sepatah je, sah salat. Ni ada ni satu lagi soalan, dia kata suami dia dulu jadi imam, kemudian dia sakit. Sekarang duduk atas kereta tolak. Dia tak mau jadi imam lagi. Tolong sampaikan kepada suami, boleh je cik abang jadi imam. Imam Nawawi kata sah, harus solat orang berdiri di belakang imam yang duduk kerana dia uzur. Alhamdulillah. Huraian panjang dia tengok dalam video lain lah. Soalan yang ke-18, di rumah saya tak dengar azan. Jadi bagaimana kalau saya beristighfar, berdoa? Nak istighfar tak ada masalah. Cuma nak jawab azan tak boleh sebab tak dengar. Sebab hukum jawab azan ini, bila kita dengar azan, Nabi kata iza sami'tum, bila kamu dengar, kamu jawab. Tak dengar, tak jawab lah. Maka itu jawapan dia lah. Kalau tak kena dengan soalan, sila tanya semula. Satu perhatian daripada admin kita. Ni banyak setengah orang ni admin minta tolong, tuan-tuan dan puan-puan yang nak tanya soalan, minta tolong tulis mengikut bahasa Malaysia yang jelas, bukan bahasa SMS atau bahasa WhatsApp. Setengah orang ni, saya solat 4 ar. Kita fikir apa dia? Rupanya 4 rakaat. Malah sangat nak jawab, malah sangat nak tulis soalan. Soalan dia satu ya. Kita yang baca beratus soalan ni kena fikir pada soalan pula, nanya ke admin. Kadang-kadang admin tulis balik soalan untuk saya faham nak jawab. Jadi kita minta tolong tuan-tuan dan puan-puan yang nak bertanya soalan, tanya dengan bahasa Malaysia, bukan bahasa WhatsApp. Bahasa Malaysia. Rakaat tulis rakaat. Saya tulis saya. Ni saya. Ustaz BGTS. Menimpal apa dia BGTS? Dia kata bagi tahu. Tak boleh ke nak tulis ustaz dah bagi tahu? Siapa dia? Lepas pada ni admin kata kalau soalan yang tidak ikut spek soalan ni kita tak layan. Itu admin punya pasal lah. Saya sampaikan hasrat mereka. Soalan yang ke-19, saya berniat maghrib jamak dengan isya. Bila masuknya waktu, apakah yang perlu dilaksanakan dulu? Soalan ni tak lengkap, tapi kita layan dah juga. Lepas pada ditulis biar lengkap. Jamak ni ada 2. Satu jamak takdim, satu jamak takhir. Jamak takdim maknanya kita solat zuhur, kemudian solat asar dalam waktu zuhur. Maka ini wajib tartib. Mesti zuhur, kemudian asar. Baik, kalau jamak takhir, maknanya kita solat zuhur dalam waktu asar. Ini boleh tukar. Kita nak solat asar dulu boleh, nak solat zuhur dulu pun boleh.
Itu dua perkara yang kena faham lah kan. Baik, contohnya kita sampai di masjid, orang solat isyak, kita solat dengan imam isyak. Selepas solat isyak kita ke belakang, kita solat maghrib 3 rakaat, boleh. Soalan 20, hakikatnya mana yang lebih baik, beramal kerana cinta Allah atau takut Allah Taala? Jawabnya dua-dua. Dalam kita belajar khaufan wa tama'an. Kita buat satu benda kerana takut pada seksa dan mengharapkan rahmat. Itu dua-dua. Kalau kita belajar setengah kitab tasawuf tu tak boleh. Kita ibadat semata-mata kerana cinta je. Takut-takut tak boleh. Itu tak payah. Kita ambil yang Nabi kita, Allah tadi ajar dalam Quran, khaufan wa tama'an. Takut dan tamak. Dua-dua sekali. Soalan 21, orang yang kencing tak tus, boleh ke jadi imam? Dan boleh ke dia pergi umrah? Jawabnya, para ulama mengatakan, qala Nawawi, saya ambil Nawawi ni imam besar dalam mazhab Syafi'i, dia kata yajuzu tidak salim bisalisil baul. Harus kita yang sempurna ni wudu berimamkan orang yang kencing tak tus. Dengan syarat lah. Mana dia bila masuk waktu salat, imam tadi bersihkan dia punya kemaluan dia, pakai dia punya cawak molek-molek, kemudian dia qomat jadi imam, maka itu boleh. Wa tahiratu bil mustahadah. Contohnya wanita nak solat sama dia, nak jadi imam ni ada penyakit istihadah, selalu keluar darah. Kan? Maka dia sah juga jadi imam kepada orang muslimah yang tahirah yang lain. Alhamdulillah. Soalan yang ke berapa dah tadi? 21. 22. Tanda 22. Boleh ke solat witir 2 kali? Solat pada lepas isya 2 rakaat, kemudian di akhir 1 rakaat. Kita kata jangan duk main eceh lagi. Orang kata eceh ni maknanya beruncit 2 rakaat. Tak payahlah. Awal ni awak solat dulu, solat sunat qiyamul lail, dekat nak subuh nanti kita solat witir 3 rakaat sekaligus. 1 2 3 boleh je, ataupun 1 rakaat pun boleh kalau malas sangat kan. Yang tak bolehnya tak solat dah. Tak usah buat macam itulah. Ni ada orang ajar ni. Kita supaya kita bangun nanti kelang kabut kita buat 2 rakaat. Lah, kita witir tu akhir malam belakalah. Dan tak boleh solat witir 2 kali. Itu maksudnya tak boleh 2 kali. Maksudnya kali pertama buat, kali yang kedua buat. Mana bila kita sudah, kita maksud. Soalan yang ke-23, di mana kita nak kata subhanallah dan kita kata masya Allah, barakallahu fiik? Jawabnya ketika kita tengok benda. Contohnya kita tengok orang ni beli kereta baru, cantik kereta dia, kita kata masya Allah, tabarakallah. Kita puji apabila benda tu boleh membawa hati, dia panggil penyakit ain. Kita tengok boleh menimbulkan masalah kepada orang tu, maka kita kata masya Allah, tabarakallah. Tengok baby comel, jangan pergi duk cubit baby, menangis budak tu. Kalau anak saya, aku tampar orang lagu ni dah. Mari cubit baby anak kita, siapa menangis? Oh, geramnya apa awak nyanyi budak tu kan. Patut bila kita tengok budak comel, montel, cute, kata orang, kita kata masya Allah, tabarakallah, Allah yahfazuka. Itu cantik. Ni main comel. Akhir kali budak ni bahaya, dia panggil kena penyakit ain. Penyakit ain ni tak boleh. Budak ni akhir menangis tanpa sebab. Itu penyakit ain. Nak puji orang, puji dengan masya Allah, tabarakallah. Kemudian kita doakan. Kalau kita tengok kereta baru, rumah baru, comel baru, kita, oh, masya Allah, tabarakallah. Bila jumpa dengan Tuhan, kita doakan barakallahu fi baitik, fi manzilika. Allah Ta'ala berkatlah rumahmu ni, Allah Ta'ala berkat keretamu ni, Allah Ta'ala berkatlah pinggan mangkukmu ni, Allah Ta'ala berkatlah. Tengok kawan kita beli cincin baru, masya Allah, tabarakallah, Allah Ta'ala berkatlah cincinmu ni. Boleh kita doakan supaya tidak ada penyakit ain yang kita nak. Tapi kalau kita nak tengok subhanallah pula, beza. Dia kata penggunaan tasbih ketika kita rasa takjub, pelik. Macam kita tengok apa ni,
Awan comel dari langit tu. Kita tahu masya-Allah, subhanallah, boleh gitu. Sebab kita tak ada penyakit ain. Tengok awan penyakit ain apa ni, runtuh langit tu dah. Ataupun benda yang ajaib berlaku kita tak sangka. Kita duduk diam-diam, tak pernah kawan kita ni bagi hadiah pada kita. Tiba-tiba dia bagi hadiah. Ambil hadiah. Kita kata subhanallah, itu maknanya kita takjub dengan benda yang tak mungkin berlaku, tiba-tiba berlaku. Boleh kita subhanallah. Ataupun benda yang pelik berlaku. Budak baik tapi dia jadi nakal, kita kata subhanallah. Jadi subhanallah tu benda yang pelik, tapi masya-Allah tabarakallah ini untuk benda yang mengkagumkan kita. Itu perbezaan. Panjang pula sini. Janji nak pendek. Yang ke-24, sah kau wuduk saya kalau saya niat saja aku ambil air sembahyang. Sah. Itu bahasa orang Melayu. Tapi saya tak kata apa ambil wuduk. Wuduk itu bahasa Arab, sudah dia menjadi satu istilah terjemahan kepada wuduk, ambil air sembahyang. Sah lah tu. Yang ke-25, kalau kita ada orang kata pergi masjid haram tak ada tahiyatul masjid. Betul ke? Jawabnya tak betul. Ni dalam buku saya ni kita dah huraikan hukum tanah haram. Ni. Dalam buku Mekah ni ada hukum tanah haram. Kalau kita masuk masjid, kita nak tawaf. Pakai ihram nak tawaf, maka kita tak ada tahiyatul masjid. Tahiyatul bait at-tawaf. Tahiyah Kaabah tawaf. Tapi kalau maknanya ada setengah orang kita tengok kan, bila masuk masjid dia berhenti dulu, dia tahiyatul masjid baru pergi tawaf. Tak. Terus dia pergi tawaf. Selepas tawaf sunat sunat tawaf. Tetapi kalau tuan atau puan masuk masjid haram, tak nak pergi tawaf, orang ramai, jam, dah azan, tahiyatul masjid. Maknanya tak ada tahiyatul masjid bagi orang yang langsung nak tawaf. Bagi orang yang nak duduk tidak tawaf, maka dia kena sunat tahiyatul masjid. Allahu akbar. Yang soalan yang ke-26, khabar gembira buat ibu ayah. Siapa dia ada anak perempuan 3 orang, dia didik baik-baik, dia jaga betul-betul, dia bagi tarbiyah, maka dia akan dapat masuk syurga, kan? Hadis ni sahih ke Ustaz? Sahih. Tahniahlah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada anak 2 orang. Ada juga riwayat kata 2 orang je. Nabi kata man ala jariyataini, siapa dia jaga 2 anak perempuan, didik dia sampai balik jadi salihah, jaa yaumal qiyamah, pada hari kiamat esok aku dengan dia begini. Sebab apa? Nabi pun anak perempuan yang besar-besar, yang anak laki-laki kecil mati. Ibrahim mati bapa umurnya. Qasim, semuanya mati kecil. Yang besarnya Fatimah, Ruqayyah, Ummul Kulsum, Zainab, semuanya mati sudah dewasa. Jadi jangan kita sedih-sedih. Ni ada kawan saya ni sedih sangat dia. Sampai isteri dia merajuk tak nak melahirkan anak. Sebab 5 orang dah anak perempuan. Saya kata insya-Allah yang ke-6 laki-laki. Beranak cepat. Beranak perempuan pula. Dia kata isteri tak nak beranak. Saya kata beranak lagi. Mudah-mudahan yang ke-7 laki-laki. Wallahu alam. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Kita tak boleh nak tentukan. Tapi hadis ini sahih. Hadis ini sahih, kita kata alhamdulillah. Apa lagi? Yang ke-27, solat jamak untuk orang yang uzur tak mampu berdiri. Sama juga. Kalau dia musafir, bolehlah jamak. Tapi kalau duduk dekat rumah, walaupun tak mampu berdiri, dia kena solat ikut waktu. Tak boleh jamak. Jamak ni ketika darurat saja. Ketika darurah. Soalan yang seterusnya 28, bagaimana cara solat orang pesakit yang tak boleh bergerak, katil tak menghadap kiblat? Ini penting ni. Yang pertama sekali, kita cuba ubah, contohnya kiblat gini, katil kita gini, kita cubalah seboleh mungkin. Kalau boleh dada dia berpusing tak apa, contoh kaki tak boleh gerak, biar dada yang pergi di sini. Allahu akbar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau kita boleh minta dengan jururawat, ya, kita orang tua kata, mak saya ni nak solat tapi dia tak boleh bergerak, boleh tak kita cari bilik yang katil menghadap kiblat? Tukarlah bilik lain. Tapi kalau dia duduk dalam ICU, contohnya katil terhad, mana kita cubalah pusingkan bentuk tubuh dia tu ke arah kiblat seboleh mungkin. Itu kemampuan yang kita ada. Kena usaha juga macam mana pun. Baik, soalan yang ke-29, dalam kuliah semalam
kuliah hadis 40 yang ke-17, hadis Nabi kata apabila kamu sembelih, tajamkan pisau dan jangan jangan dimasukkan dalam api. Kan ada larangan daripada kita bunuh dengan api. Jadi dalam kitab semalam kata ambil ikan tengah duk hidup lagi. Orang Kelantan kata gelepar dodeh lagi ni, tengah duk menggelempur, ambil letak atas api. Kita kena belah perut dia biar dia mati, baru kita masywi, kita BBQ kan dia. Sebab ikan di antara hayawan yang mudah mati. Tapi kalaulah hayawan yang payah mati, ni soalan dia seafood, lala atau kerang ataupun bahasa Arab kata ni abu jalambu ni, istakoza, yang lambat mati. Ada kata kalau kita tunggu letak di sini, petang esok tak mati lagi. Bila kita nak makan, boleh tak kita campak dalam air? Air memang tempat dia hidup, air panas. Boleh ke tak boleh? Jadi saya tak sempat tengok banyak, tapi saya sempat tengok satu pandangan daripada Syekh Abdullah Al-Khalid Al-Muslih hafizahullah taala. Dia kata hukmu ilqa'il hayawanatil bahriyah, hukum campak hayawan laut, hayawan hak laut ni, seafood dia lah, dalam api dia hidup, boleh tak boleh? Sebab dia kata di antara binatang yang lambat mati. Kalau kita letak nak tunggu dia mati sendiri, esok tak mati lagi, kita nak makan hari ni. Syekh kata, ini jawapan Khalid Muslih kan? Dia kata al-zahir annahu la ba'sa, boleh je kita letak dalam air yang panas ini supaya dia mati cepat, kerana dia ni jenis hayawan yang lambat mati, lama nak boleh mati. Boleh. Dia kata dalam kitab Al-Adabus Syar'iyah jilid yang ketiga muka surat 354, ala jawazi syai'il jarad bin nar, boleh ya, belalang pun lambat mati juga. Jadi boleh kita ambil belalang ni, kita campak dalam api untuk makan lah, tempat kita nak goreng tu, kerana dia boleh mati selalu, kalau tidak dia tak mati. Wallahu alam. Jadi kita mengatakan kalau sekiranya apa? Sekiranya hayawan tu jenis lambat mati boleh, tapi yang cepat mati tak boleh. Wallahu alam. Baik juga ni, soalan pelik-pelik macam ni dah kita pun terbuka juga, kita nak cari. Baik, soalan yang terakhir yang ke-30, yang terakhirlah adakah niat tertentu untuk puasa 9-10 Muharram? Kita niat tadilah, niat saja aku puasa hari 9 Tasu'a, kalau boleh bahasa Arab, Arab saja aku puasa hari Tasu'a, ataupun kalau aku kalau boleh bahasa Arab kata Tasu'a, kalau tak boleh aku puasa hari 9. Niat dalam hati je, tak payah duduk sebut-sebut, ataupun puasa hari Ashura, itu je. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan, para pelajar sekalian, 30 soalan, alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Soalan-soalan yang lain sebagaimana yang telah diberi maklum oleh admin, siapa nak tanya soalan, tulis lengkap bahasa Malaysia, bahasa SMS, bahasa WhatsApp, tidak dilayan. Backing juga admin kita pun kan. Dia kata baiklah, itu sajalah, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Kita untuk puasa ni sempat lagi, dalam siri akan datang kita akan kempen lagi selagi peluang masih ada. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.